merupakan Ketua Program untuk Diploma Pengurusan Perniagaan dan Sijil Pengurusan Perniagaan, iaitu Sir Azhar. Assalamualaikum Sir, apa khabar Sir? Waalaikumsalam. Sihat Sir? Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah syukur. Sir kena semangat. Wow, patutlah ramai tanya. Sir kena semangat Sir. Sebabkan semua student Sir memang sampai kita orang kena marah sebabkan nak Sir Azhar. Wow. Nice. Alhamdulillah. Dalam ni memang kebanyakan semua student Sir. Alhamdulillah syukur. Okay, so dah ada peminat. tengok dah macam-macam keluar dah tu Sir. Okay, boleh tak Sir kenalkan diri Sir dan kenalkan lecturer DPP yang ada. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Nama saya Azhar bin Zakaria. Jadi saya Ketua Program Diploma Pengurusan Perniagaan dan Sijil Pengurusan Perniagaan. Dan saya telah bertugas di sini hampir 14 tahun. 14 tahun. Cuba bilang 14 tahun tu dengan sekarang. You all berada di mana sekarang ni? 14 tahun dulu. 14 tahun Jadi, tak tahu lagi KTC apa. Jadi saya di bawah saya ada Miss Nelly. Miss Nelly. Okay. Dan untuk program Diploma Pengurusan Perniagaan kita ada 2 orang pensyarah saja, saya dengan Miss Nelly, tapi dibantu ataupun disokong oleh program-program yang lain lah, daripada DPSM, daripada DPI dan mereka amat membantu program Diploma Pengurusan Perniagaan dan Sijil Pengurusan Perniagaan dalam mendidik dan membantu pelajar-pelajar DPP dan SPP. Okey. Sir, saya untuk kita cakap pembuka bicara lah. Okay. Maaf ya semua student-student DPP, saya potong kejap, jangan marah saya, tacut tau. Jangan marah saya. Okay. So saya nak tanya, apa perbezaan subjek perniagaan di sekolah dan di dalam program ni sendiri? Adakah sama ataupun mungkin diploma ni lagi lebih? Untuk di sekolah dia hanya membincangkan hanya basic saja. Okey. Contohnya pelajar-pelajar mungkin dah ambil subjek perdagangan. Kan, itu hanya asas saja. Tapi kalau di sini kita lebih mengkhusus bagaimana kita nak menjalankan suatu perniagaan daripada mula, daripada A, asas dia sampailah pada Z. Right? Tapi jangan cuba dalam hal ni pelajar kena beri perhatian bagaimana kita nak menguruskan perniagaan dengan cara yang baiklah, insya-Allah. Okey, so kita pergi ke slide seterusnya. Lagi satu. Okey. Ni saya boleh terangkan? Okey, boleh. Jadi untuk program DPP kita ada 2 kumpulan yang utama. Satu berapa kumpulan lah. Satu ada kumpulan sini ada DPP 2, ini nama dia kumpulan Aisyah. Ini saya kenal, senang nak big boss dia lah di situ. Big boss dia nama dia kumpulan Aisyah, senang nak ingat. Okey, Aisyah ni dia yang masuk pada semester Jun tahun 2020. Manakala yang kedua ni adalah kumpulan DPP 2M. Ketua big boss dia Syidah. Dia masuk fast track pada sekitar bulan Ogos. Dan so benda Fazana dia modular DPP 2X. Dia express lah. Jadi maksudnya dia masuk pada ujung bulan 9 tu silap saya. Okay. Kemudian ini kumpulan DPP 3, kumpulan Farhan. Kumpulan Farhan ni dia masuk tahun 2019 bulan Disember. Ujung dia orang dah masuk nak sambut New Year, dia baru masuk. Dia special lah. Farhan ni ada lebih kurang 6 orang tak silap. Dan DPP 4 kumpulan Zarib dengan kumpulan Mukhris. Kumpulan Mukhris dulu DPP tapi sekarang kita gabungkan sekali. Tak payah banyak-banyak kumpulan, nanti dia pening kan, dia pening, kita masukkan sekali. Tambah kumpulan ni kini DPP 4 ni kumpulan otai lah. Dia hardcore, dia pillars untuk DPP. Dia beri contohlah kepada pelajar, kepada adik-adik dia kan. Thank you. Jadi kemudian untuk semester 2, ini kumpulan grup Aisyah lah. Dia ada DPP 2, DPP 2M dengan DPP 2X. Ini subjek-subjek yang dia akan ambil. Dia akan ambil semester ni. Now kita tengok dulu. Yang pertama tu ACC 2023 Introduction to Accounting. Ni Miss Zila akan ajar. Apa subjek accounting? Bila dengar accounting, semua dah menggelabah dah. Macam
alamak, accounting, account lagi. Jangan risau. Accounting ni sebenarnya penting. Kalau kita nak berniaga, accounting ni ataupun kita kena jaga duit kita elok-elok lah. Kan? Jangan kata rugi sampai rugi kita berniaga. Kan? Jadi accounting ni penting. Tak kira dalam DHC pun mesti ada. Mesti ada accounting, mesti ada manager yang menguruskan account. Duit keluar masuk. Kalau duit kita keluar banyak daripada masuk, namanya itu dan tanda nak bankrupt lah tu. Jadi accounting ni penting. Jangan rasa accounting betul susah. Sebenarnya accounting tak susah. Pelajar kena tahu yang mana asset, yang mana equity, mana liability. So bila pelajar tahu mana asset, equity, liability, dan pelajar boleh seimbangkan account tu, dan insya-Allah perniagaan kita berjalan dengan lancar. Kan? Mana tahu dengan accounting juga pelajar boleh menjana pendapatan dengan lebih. Dia dapat keuntungan. Kita tahu yang mana kita nak dapatkan, kat mana kita nak tambahkan kita punya aset, kita kena tambahkan kita punya equity, berapa banyak kita nak tambah equity. Apa equity? Equity ialah modal lah. Betul. Equity tu adalah modal. Tetapi liability tu kita kurangkan. Liability utang. Betul. Kalau kita banyak utang, itu tanda penyakit lah dalam perniagaan kita. Liability. Kita tak mau banyak liability. Kita kena kurangkan liability. Liability tu ialah maksudnya utang. Kan? Kemudian subjek yang keduanya ialah Business Com 2023. Ini kita belajar macam mana. Ini akan Miss Nelly lah akan uruskan subjek ni. Miss Nelly akan uruskan subjek ni. Com 203 ini seperti bagaimana nak tulis resume, right? Resume, right? Kemudian cover letter. Ini penting untuk subjek, untuk kalau untuk pelajar nak cari kerja, mohon pekerjaan, subjek ni adalah sangat penting. So please take note lah. Kemudian English ini writing purposes. Kemudian e-commerce, ini satu subjek yang penting lah zaman-zaman COVID ni. Electronic commerce. Tak kira pelajar di PSM pun boleh ambil perhatian. Sebab sekarang zaman COVID ni orang bukan nak berniaga secara fizikal, tapi lebih kepada secara online. Betul. Kan? Malah orang yang dapat menjana pendapatan melalui perniagaan e-dagang ni ataupun electronic commerce. E-dagang. Okey, e-dagang. So dalam hal ni kena beri perhatian lah. Okay. Kemudian untuk subjek 3 dengan 4, ini grup hardcore OTAI DPP ni lah. Management accounting. Big Boss Big Boss dia Zarif dengan Mukhris. Oi, itu betul. Ada tak Mas Zarif? Ada Zarif, Mukhris, ada tak OTAI tu? Mukhris ni ada. Zarif ni mungkin dia. Okey, dia ni OTAI lah, dia hardcore untuk DPP. Okey. So jadi kemudian dalam ni ada account, manager accounting, costing. Contoh subjek berapa banyak kita nak guna cost pekerja kita, berapa banyak kos nak guna untuk segi modal, belanja modal, tu penting. Kemudian information system, business ethic, strategic management, bagaimana kita nak mengatur langkah kita dalam perniagaan kita. Jangan atur langkah, jangan tak salah atur langkah, tergolek dalam longkang. Okay, operation management, dan yang paling penting ni business plan. Business plan ni penting kerana ini adalah satu yang kita nak bekalkan pada pelajar selepas ataupun tamat belajar di sini sebagai graduan. Tak tahu apa nak jadi apa, buatlah bisnes. Betul. Kan? Pelajar-pelajar DSC pun boleh datang jumpa saya. Boleh datang menuntut. Bukan dengan saya juga, dengan pelajar pensyarah yang lain boleh. Ini ilmu yang tak ada dekat luar. Kalau kat luar ni diorang bayar satu sejam tu ada beratus. Tapi di sini kita ajar dan masa sama you praktikkan. Yang mana pelajar kena present cara persembahan waktu pembentangan itu semua. Okay, thank you. So ini untuk jadual saya telah hantar melalui grup DPP 01, DPP 2020 dan SPP 01. Tu dia punya tajuk grup WhatsApp lah. Saya dah hantar dah semalam. So minta pelajar semak, dan sekiranya ada masalah boleh jumpa saya dan kita duduk bincang. Jangan bising-bising. Datang ni bertemu mata, kita selesaikan secara elok. Setiap masalah ada jalan penyelesaian dia. Ya, betul. Selamat beramal. Now, untuk sistem akademik, now ini saya ada pesanan jugalah pada pelajar-pelajar saya. Satu, kalau you all ada masalah, jumpa saya, call. Sekarang ni banyak boleh
cara perhubungan melalui WhatsApp boleh, Telegram pun boleh. Video call boleh, sir? Call pun boleh. Oh. Tapi selepas malam tak boleh, Habib. Ah. Malam tak boleh lah. Okay. Malam tak boleh Habib dengan Malam tak boleh, Habib. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh. Okey. Kemudian kalau masalah datang bincang, jangan kau senyap aja. Susah dan susah kepada pensyarah lain. Okey. Jadi sekarang maksudnya kalau sekiranya pelajar nak tangguh pengajian ke, okey. Saya tanya dulu kenapa nak tangguh pengajian. Boleh datang jumpa saya. Kita bincang dari hati ke hati. Gitu. Kau tetap di hatiku. Kan? Jadi sebabnya kalau pelajar kena ingat, kalau pelajar ada masalah, kalau masalah ni akan kesan kepada PTPTN lah. Jangan GPA kamu bawah 2.0. Kalau 2.0 dia problem, sakit. Nanti nangis tak melagu, nangis di bucu katil. Ingat tu Yeah. Sebabnya kalau kamu nangis kat bucu katil, tak boleh tolong. Saya pun tak boleh tolong, ayah kamu tak boleh tolong. Pasrah je lah. Pasrah menanti. Pasrah menanti. Alright. Next. Dan untuk CJ Dekan pula. Okey, saya pertama sekali saya ucapkan tahniahlah kepada pelajar DPP SPP yang telah berjaya mendapat keputusan 3.5 ke atas untuk semester Jun baru ni. Work hard, keep it up. Keep it up. Dan insyaAllah CJ Dekan boleh datang jumpa saya untuk tuntut CJ Dekan. Yang mana saya berjanji dengan CJ Dekan baru-baru ni, nanti saya cuba usahakan untuk mohon CJ Dekan dengan pihak akademik. Jadi insyaAllah kita akan beri pada pelajar nanti. Ada sesi mana sesi yang ringkas-ringkas ke, dengan mi goreng ke, dengan kari pap ke, boleh lah. Boleh, jangan risau yang mana, boleh. Jadi boleh, saya akan sediakan CJ Dekan tu dan boleh datang jumpa saya, insyaAllah. Okey, sir, sebelum tu saya dah baca dekat komen ni, ada student tanya, "Sir, business plan tu susah tak?" Business plan bagi saya tak susah. Dia susah dia sekiranya sebabnya business plan ni ialah merupakan kombinasi subjek yang pelajar telah pelajari daripada semester 1 sehinggalah semester yang keempat. Kombinasi. Di situ dalam situ ada operation dia, pengurusan dia, ada marketing dia, dan ada dari segi pentadbiran dia, dan segi pemasaran dia, dan akhir sekali kita ada bahagian keuangan. Okey, di situ kita blend sekali semua dalam rancangan perniagaan. Kalau dia semester 1 dia dah pulun, dia tahu dah buat apa yang dia nak buat dalam rancangan perniagaan nanti, insya-Allah tak ada masalah. Dan saya akan bantu dengan pelajar. Don't worry. Saya akan bagi suntikan antibiotik nanti. Suntikan antibiotik. Suntikan antibiotik. Okey. Insya-Allah. Okey, seterusnya sir. Okey. Bisnes ini luas. Okey. Adakah ada tak perkara lain selain perkara lain tentang bisnes selain produk? Sebab yang kita, kalau orang dengar bisnes je, produk. Bisnes je, produk, barang. Adakah tertumpu pada itu saja? Ya, tidak. Dia sebenarnya bisnes ni dia sangat luas, kan. Sebenarnya bukan daripada produk saja, dari segi quality tu penting. Saya ambil satu ialah quality. Contohnya kalau produk tu baik tetapi quality macam cak ayam, kan, siapa nak beli? Kan? Contoh mic yang Cik Man pegang tu, kan, contohlah kalau mic kalau mic tu, kan, kualiti dia cak ayam, kan, kita takkan beli, kan. Betul. Okey, kualiti tu segi packaging, banyak aspek yang kita perlu tekankan dalam perniagaan ni, selain pada produk. Produk tu adalah satu hal, tapi kualiti, cara pembungkusan, itu adalah merupakan aspek-aspek ataupun elemen yang penting dalam perniagaan, kan, untuk menarik orang membeli barang kita. Sebabnya pelajar kena ingat bahawa bila kalau kita ada produk tapi tak terjual, maka akan dia terlonggok dalam store tu. Ini menyebabkan kita tak dapat revenue. Betul. Kan? Kita dah keluarkan modal, sejumlah modal yang cukup besar. Contoh 10,000. 10,000 tetapi barang tak terjual. Tak berganjak apa daripada keluar pada store tu. Apa hal? Kan? Tak masuk. Jadi kita kena berusaha untuk membuat promosi, menjaga segi kualiti, dari segi kita punya packaging, kan, untuk menjual barang kita.
Contoh kalau kita jual dalam kita beli contohnya dengan 10,000, mestilah dapat keuntungan kata 15,000. So 5,000 tu adalah merupakan keuntungan tu. Itu Betul. pentingnya akaun tu. Kena Ya, pandai jaga nampak. keluar, Alright. pandai jaga keluar Baik. masuk tu. Nampak Kan? masuk balik tadi. tadi. Pandai jaga akaun. Kalau kita cari orang pekerja yang pandai akaun tapi dah masa pandai menipu, lama meningkup itu. Tak mau, Eh. tak mau. Itu nama ada kursus integrity tu. Kita ada Ha. kursus etika perniagaan. Betul. Nampak tak? Etika tu Baik. penting. Etika kita sebagai pelajar, etika kita sebagai guru, kena jaga. Dan etika kita sebagai seorang Muslim. Betul. Ya. Betul. Etika kita sebagai Muslim. Masuk waktu semayang. Yes, betul. Okay, jangan lewatkan semayang. Itu saja. Kalau you all nak berjaya dalam hidup ni, saya nak beritahu satu-satu formula di mana bila masuk waktu solat. Itu saja. Okay, kita kena check, kena sentiasa muhasabah diri kita. Alright? Okey sir. InsyaAllah. Kita tahu sekarang ni yang paling dekat dengan yang dah hujung-hujung sekarang ni semester keempat. Big Boss lah, Big Boss. Big Boss, so, okey. apa persediaan untuk student-student yang Big Boss ni? Student persediaan Big Boss. orang untuk latihan industri. Okey. Boleh saya beritahu dekat semua. Boleh. Dengan Untuk slide yang ada ni lah. untuk latihan industri, pelajar kena satunya kena bersedia segi mental lah. Mental kena kuat. Sebabnya suatu semester 4 ni pelajar di PP ni dia sibuk sikit. Sibuk sikit berbanding dengan pelajar-pelajar lain kerana dia kena siapkan RP, dalam masa yang sama dia kena cari tempat LI. Itu saja. Kan? So bila nak cari tempat LI bersedia dari segi mental. Sebab kalau segi mental kenapa? Kalau contohnya pelajar hantar 5 application tetapi satu pun tak jawab. Sini semua macam minta kerja lah. Hantar resume, 10 resume, 10 pun tak reply. So dalam hal ni pelajar kena cukup kuat dari segi mental. Kan contoh kalau dalam DHC, contoh DHC. Hantar borang LI di Hotel Hyatt contoh. Hyatt Kuantan. Okey. Di Hyatt Kuantan, sorry. Sil Malaysia reject. Betul. Kan? Lagi apa lagi? Hotel apa ni? Hotel dekat Di Kuala Palma. Lumpur. Di Palma reject. So kena cekalkan hati. Kena kuatkan semangat. Jangan mudah berputus asa. Kuatkan semangat. Rezeki Itu saja. tu ada di mana. Rezeki ada di mana-mana. Betul. Betul, saya setuju. Okay. Rezeki tu ada di mana-mana. So Ya? untuk pelajar semester yang keempat ni, semester akhir sebelum intern ni agak struggle lah. Struggle. Dan memang perlu fokus yang betul. Lagi macam saya cakap Big Boss tadi sir. Big Boss, ya. Big Boss tu yang paling penting. So kat situ kita dah dengar daripada sir berkenaan perniagaan. Saya dah terangkan lebih detail pasal perniagaan. Terima kasih banyak-banyak Sama-sama. kepada Sir Azhar Ya. atas info-info yang sangat bermakna tadi. Ya. Ingat, rezeki tu selalu ada, jangan putus asa. Teruskan, semangat anda teruskan. Jangan pernah berpaling. Macam gitu. So macam saya cakap tadi, untuk student DPP kalau ada apa-apa masalah daripada SEM 1 sampai SEM 4 ke dah intern pun, kalau perlu berhubungan sir, contact je sir ada bila-bila. Cuma macam saya cakap lah, malam tak boleh lah babe. Malam tak boleh lah. Family time. Kita so- kena respect lecturer atau orang punya privacy juga. Yeah, so kalau korang ada apa-apa masalah, bolehlah contact Sir Azhar. Dia bila-bila masa ada.